TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM. Saya Nisaki akan menemani anda bersama-sama calon-calon SPM 2021 khususnya mempelajari ataupun mengingati kembali, mengimbas kembali segala teknik menjawab peperiksaan kelak. Baiklah, untuk mengetahui siapakah guru berpengalaman yang akan bersama-sama dengan kita berkongsi pelbagai tips dan teknik, kita saksikan profil beliau. Baiklah, murid-murid, kita ingin mempersilakan Cikgu Ahmad Roslan dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Tapi kali ini, Cikgu, kita ada pecutan. Pecutan. Ya, terima kasih, untuk Nisa. calon-calon kita. Assalamualaikum pada semua calon-calon SPM 2021. Hari ini ada pelbagai tips dan teknik. Saya percaya Cikgu nak kongsikan kepada murid-murid yang sedang menonton. Pastinya ramai dah bersedia, Cikgu. Ya, betul. Dengan pen dan kertas dan sebagainya. Hari ini kita akan sama-sama mengimbas kembali teknik menjawab soalan bagi mata pelajaran sains kertas 2. Okey, bahagian C. Bahagian C. Cikgu Roslan sudah bersedia? Ya. Saya rasa murid-murid sudah bersedia. Saya ingin mempersilakan Cikgu. Kita pun tak nak buang masa. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Nisa. Okey, pada semua calon-calon SPM 2021, hari ini Cikgu akan bongkarkan berkenaan dengan bagaimana nak menjawab soalan peperiksaan SPM untuk kertas 2 bahagian C. Okey, tapi sebelum tu, Nisa, sebelum tu kepada semua calon-calon, pastikan semua berada dalam keadaan selesa, tenang dan bersedia, ya. Okey, kita akan mulakan dengan Cikgu akan buat satu review balik berkenaan dengan format peperiksaan. Baik. Okey, so kita akan tengok apakah format dia. Alright. Okey. Okey. Kita teruskan. Okey. Tapi sebelum itu juga, Cikgu nak maklumkan di sini bahawa kita akan menjalani peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia ini pada 2 hari bulan Mac hingga 29 bulan Mac. Tapi bila subjek sains tu? Bila, Cikgu? Okey. Subjek sains tu telah ditetapkan dalam jadual peperiksaan ialah pada hari Isnin, 14 hari bulan Mac 2022. Sains kertas 1 iaitu kodnya 1511/1 pada pukul 8 pagi hingga 9.15 pagi. Okey, manakala untuk sains kertas 2 1511/2 pada pukul 10.15 pagi hingga 12.45 tengah hari. Okey, kita teruskan format peperiksaan. Ini yang paling penting. Okey, Cikgu nak murid-murid calon-calon SPM 2021, kalau yang dah tahu, okey, ini jadikan dia sebagai satu peringatan. Okey, supaya kita ingat balik bagaimana sebenarnya format untuk peperiksaan SPM ni untuk format baru iaitu KSSM. Okey, kita tengok kertas 1 dan kertas 2. Okey, format peperiksaan yang kita ada yang pertama iaitu berkenaan dengan kertas 1 dan kertas 2. Soalan dia tu macam mana? Okey, kertas 1 kita ada soalan objektif. Okey, kertas 2 kita ada soalan subjektif. Okey, jenis soalan pula untuk kertas 1 seperti yang calon-calon SPM tahu adalah aneka pilihan. A, B, C, D. Okey, manakala untuk kertas 2 kita bahagikan dia kepada 3 bahagian. Okey, iaitu bahagian A, soalan berstruktur, bahagian B, soalan berstruktur juga, dan manakala bahagian C, soalan esei. Esei tu macam karangan bahasa Melayu ke? Tak, kita akan tengok sebab hari ini itu yang kita akan fokuskan iaitu pada bahagian C. Okey, masa yang diperuntukkan iaitu 1 jam 15 minit untuk kertas 1. Tolong ingat betul-betul calon SPM 2021. 1 jam 15 minit untuk kertas 1 dan kertas 2 kita ada 2 jam 30 minit. Okey, dan di sini nak dimaklumkan bahawa
alatan yang kita boleh gunakan iaitu kalkulator saintifik boleh dibawa untuk kertas 1 dan kertas 2. Okey. Dan kita ada untuk seterusnya iaitu berapakah bilangan soalan dia. Bilangan soalan kita tengok kat sini kertas 1 40 soalan, jawab semua soalan. Okey? Jangan tinggal ya satu pun, jawab semua sekali. Okey, sebab markah diperuntukkan adalah untuk 40 markah. Okey, manakala untuk kertas 2 kita ada 3 bahagian tadi iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, kita tengok kat sini bahagian A ada 4 soalan. Okey, markah yang diperuntukkan adalah 20 markah. Manakala untuk bahagian B kita ada 6 soalan iaitu bermula daripada soalan nombor 5, nombor 6 seterusnya sampai nombor 10. Okey, 6 soalan. Markah diperuntukkan adalah 38 markah. Manakala kita ada bahagian C. Ini bahagian C dah ni. Dah dengar ini bahagian C. Okey, bahagian C ni kita ada satu soalan iaitu soalan wajib yang bermarkahnya adalah 10 markah. Ini yang kita katakan tulis laporan eksperimen. Hari ni kita nak kita nak tengoklah tulis laporan eksperimen Okey. So 2 soalan iaitu satu soalan pilihan, kita pilih 2 soalan, satu sahaja yang kita pilih. Pilih salah satulah. Soalan itu adalah soalan nombor 12 dan soalan nombor 13. Okey. Dan markah yang diperuntukkan adalah 12 markah. Okey, cikgu ulang lagi sekali, jumlah markah untuk kertas 1 adalah 40 markah, 40 soalan. Manakala untuk kertas 2, 80 markah. Okey, untuk 3 bahagian. Okey, dan campur 2 jadi 120 markah. Okey, so diharapkan calon-calon SPM 2021 ni dah ready, dah cukup ingat. Format dulu kita kena ingat ya. Itu yang penting Okey, boleh kita teruskan dengan sebenarnya kita nak ulang balik sedikit berkenaan dengan kandungan bab tingkatan 4 dan 5 ni. Okey, sebab sebelum ni pun kita tahu bahawa kandungan daripada tingkatan 4 dan 5 ini untuk format KSSM ini ada penambahan. Ya, betul. Penambahan iaitu penambahan dari segi jumlah babnya dan tema yang diperkenalkan iaitu tema yang barulah. Kita tengok dekat sini untuk tingkatan 4 kita ada tema yang pertama iaitu kaedah saintifik yang terkandung ada 3 bab. Okey, ketiga-tiga bab ini adalah tema bab yang baru dan tema pun yang tema baru juga. Okey, so maksudnya calon-calon kena lebih banyak mengulang kaji, banyak kena mengetahui berkenaan dengan bab baru ini. Okey, dan tema yang kedua kita ada penyelenggaraan dan keseimbangan hidup. Ketiga, penerokan unsur dalam alam, dan akhir sekali tema yang keempat, tenaga dan kelestarian hidup. Okey, tingkatan 5 kita ada 4 tema juga. Okey, semua tema ini jadi berapa? 4 tingkatan 4 dan 4 tingkatan 5. Kita ada 8 tema. Okey, dan bab-bab ini semua akan terkandung di dalam kertas 1 dan juga kertas 2. Nampaknya kita telah pun mengimbas serba sedikit tema-tema yang perlu dikuasai merangkumi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jangan dilupakan pula ya. Ya, betul. Dan juga telah mengimbas kembali format kertas soalan. Jadi saya harap murid-murid di rumah semua sudah bersedia, calon-calon SPM 2021 khususnya. Kita akan beristirahat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya Nisa K dan Cikgu Roslan. Kita nak membincangkan bahagian seterusnya iaitu bahagian soalan wajib Sains Kertas 2 bahagian C. Kita tak nak buang masa Cikgu, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Nisa. Okey, terima kasih kepada semua calon-calon SPM yang berada di hadapan kaca TV masing-masing sekarang. Dah ready ke belum? Kita nak memecut ni. Kita nak memecut, nak memastikan bahagian C, soalan wajib nombor 11 adalah markah penuh kita dapat ni. Okey, markah diperuntukkan untuk soalan nombor 11, soalan wajib ini adalah 10 markah.
Okey, iaitu menulis laporan eksperimen. Kita akan tahu bagaimana cara yang betul, cara yang lebih tepat dan teratur untuk menulis laporan ini. Iaitu kita akan bagi panduan dan juga teknik. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, pertama kita kena tahu panduan. Okey, untuk jawab soalan nombor 11 ini, kita kena tahu panduan. Yang pertama, kita kena baca dan faham situasi soalan yang diberikan. Okey, berapa kali nak kena baca soalan ini? Soalan dan situasi ini berapa kali nak kena baca? At least kita boleh baca sekurang-kurangnya 2 kali. Ulang banyak kali pun tak apa. Tak perlu risau. Bila dapat soalan, tak perlu risau untuk nak jawab dulu. Kita tengok situasi dia dulu, soalan dia apa, pernyataan situasi dia apa, gambar rajah dia macam mana. Right? Okey, yang kedua, kita garis maklumat penting daripada situasi soalan. Situasi soalan tadi yang kita telah baca, kita gariskan yang mana maklumat-maklumat yang penting. Okey? Dan yang ketiga, ini adalah kunci utama untuk soalan nombor 11. Nak tulis laporan, pastikan calon-calon SPM 2021 kena dapatkan dulu 2 pemboleh ubah. Iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kalau kita tahu sebelum ni berkenaan dengan kemahiran proses sains ya. Cikgu pasti calon-calon SPM semua memang dah tahu bagaimana kita nak dapatkan 2 pemboleh ubah ini daripada soalan ataupun situasi. Sebenarnya kita boleh dapatkan 2 pemboleh ubah ini daripada 4 keadaan. Yang pertama daripada jadual, daripada gambar rajah, daripada situasi, daripada graf pun kita boleh dapat. Okey, so kita perlukan 2 pemboleh ubah ini. Kenapa kita perlukan dia? Sebab dia adalah kunci utama. Kalau kita tersalah atau tersilap pilih untuk pemboleh ubah ini, so maka dia memberikan kesan kepada kita punya jawapan untuk laporan eksperimen tersebut. Okey, dan yang keempat, dapatkan penyataan masalah daripada situasi soalan. So ini yang kita katakan yang paling baru dalam KSSM. Sebelum ni kita bila dibagi situasi, bila dibagi gambar rajah, dia akan tanya hipotesis. Betul. Itu yang pertama. Tapi untuk KSSM dimulakan dengan penyataan penyataan masalah. Okey, kita tengok soalan contoh nombor 11 ni. Okey, yang pertama kita tengok kaji situasi berikut. Dia dah nyatakan dah. Kaji situasi berikut dan dia nyatakan gambar rajah tersebut. Gambar rajah ini sebenarnya sangat membantu kita untuk kita jawab soalan nombor 11 ni. Okey, kerana gambar rajah yang diberi tadi, dia akan membantu kita untuk menentukan keseluruhan laporan kita. Okey, tapi kalau kita tengok kat sini yang kedua tadi, panduan yang kedua kita kena gariskan. Kita kena gariskan untuk setiap apa maklumat-maklumat penting yang kita perolehi daripada soalan. Okey, dan untuk makluman semua calon-calon SPM 2021, ini tolong ingatkan berkali-kali. Mungkin cikgu di sekolah masing-masing pun dah ingatkan. Okey, untuk soalan nombor 11 ini, dia berada pada 2 muka surat yang berbeza. Muka suratnya berbeza. Untuk soalan kaji situasi dan penyataan masalah serta hipotesis ini berada pada muka surat asing. Dan ada satu lagi soalan, iaitu pecahannya adalah C pada muka surat asing dalam soalan itu. So dia tidak boleh digabung sekali. Maksud cikgu di sini adalah kaitan di antara maklumat daripada A, B hanya untuk gambar rajah ini sahaja. Baik. Okey. So kalau untuk pecahan C nanti, kita akan tengok pada maklumat yang diberikan pada soalan itu. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, apa yang dikatakan sebagai penyataan masalah, apa yang dikatakan sebagai hipotesis. Dan kita kena tengok juga kat sini markah yang diperuntukkan. Kenapa kita kena tahu markah ni? Pasal kita nak nyatakan berapa banyak. Tapi penyataan masalah hanya satu markah sajalah. Tak perlu nak isi banyak-banyak. Kita akan membuang masa. Hipotesis pun sama. Tak perlu nak isi terlampau banyak hipotesis. Hanya satu cukup. Kerana hanya diperuntukkan satu markah. Ingat tu, tengok markah sebelum menjawab soalan. Okey, kita seteruskan teknik menjawab soalan nombor 11.
Okey, kita tengok kat sini apa itu sebenarnya penyataan masalah. Okey, masalah yang dinyatakan berdasarkan situasi soalan dalam bentuk penyoalan. Okey, paling senang di sini, dia bermula dengan ayat iaitu adakah, mengapakah, bagaimanakah. Okey, dan diakhiri dengan tanda soal. Takkanlah kita tanya adakah tapi tak ada soal kat belakang. Ya. So kita nak tahu benda yang paling penting ayat itu betul tak untuk penyataan masalah. Baik. Iaitu pastikan ada mengguna perkataan adakah, mengapakah, bagaimanakah ataupun jangan guna semua. Ya. Adakah ke, mengapakah ke, bagaimanakah ke, dan diakhiri dengan tanda soal. Itu menunjukkan penyataan masalah dalam bentuk penyoalan. Okey. So kita ada yang kedua berkenaan dengan hipotesis. Ini yang dikatakan tadi. Kita kena cari dua pemboleh ubah yang paling penting iaitu kunci utama. Sebab untuk kita jawab hipotesis, kita perlu dapatkan dua pemboleh ubah ini. Iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey? Dan kita ingat di sini, hipotesis mesti dimulakan dengan pemboleh ubah dimanipulasi dan diakhiri dengan pemboleh ubah bergerak balas. Dia akan jadikan satu ayat yang lengkap dan boleh diuji. So barulah betul hipotesis kita. Tak perlu semak jawapan pun. Tapi kalau kita gunakan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas mengikut aturannya, menjadikan dia satu ayat yang lengkap dan elakkan daripada menggunakan tiga perkataan ini iaitu berbeza-beza, mempengaruhi dan bergantung. Kerana dia akan menghasilkan hipotesis yang umum. Okey, so elakkan daripada menggunakan tiga perkataan itulah. Okey, so kita tengok bagaimana sebenarnya jawapan dia daripada situasi soalan tadi. Okey, untuk buat laporan eksperimen ini, perkara yang paling penting cikgu-cikgu nak sharekan dengan nak kongsikan bersama dengan calon-calon SPM 2021 iaitu kalau nak buat laporan ni boleh buat dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk kotak macam cikgu buat ni. Okey, dalam bentuk macam ni dia lebih tersusun dan lebih teratur. Okey, dan kita tengok penyataan masalah. Di sini cikgu gunakan perkataan adakah. Adakah saiz daging mempengaruhi tempoh memasak? Dan ada tanda soal kat situ. Ya. Okey, dan menunjukkan bahawa berlakunya penyataan masalah daripada situasi tadi. Kita nak tahu apakah masalah daripada situasi itu. Okey, dan hipotesis pula kalau kita tengok kat sini, cikgu tak guna perkataan mempengaruhi, cikgu tak guna perkataan berbeza-beza, cikgu tak guna perkataan bergantung, tapi kita boleh guna pakai perkataan semakin. Kita pakai semakin kecil saiz daging, semakin cepat dimasak. Pemboleh ubah untuk dimanipulasi adalah saiz daging. Sebab kalau cikgu ulang balik daripada atas, kita tengok ada saiz daging yang kecil dan ada saiz daging yang besar. Okey, itu yang kita katakan sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dan semakin cepat dimasak. Kalau masak ni, benda yang perkara yang kita ingat adalah masak. Sebabnya, kalau kita nak masak satu benda tu, contohnya nak masak daging, mestilah berkait dengan masa. Berapa lama masa yang diambil. So, itu yang kita akan hasilkan keputusan daripada eksperimen kita. So, semakin kecil saiz daging, semakin cepat dimasak. So, makin besar, semakin lamalah masa yang ambil. Boleh tak kita buat? Boleh, tak ada masalah. Semakin besar saiz daging, semakin lama ataupun semakin panjang tempoh masak yang kita ambil. Okay? Right. So, cikgu harap boleh menjadikan sedikit panduan untuk dapatkan penyataan masalah dan hipotesis. Okey, kita pergi kepada pecahan yang seterusnya iaitu pecahan C. Ini yang cikgu cakapkan tadi kepada semua calon-calon SPM tadi. Okey, iaitu di mana kita ada dua muka surat yang berbeza. Iaitu untuk situasi tadi pada muka surat berasingan, iaitu muka surat lain, dan ini pada C ini juga, pecahan C ini juga pada muka surat yang lain. Okey, dan untuk bahagian C ini hanya fokus kepada maklumat yang diberikan kepada muka surat ini saja. So tak ada dah daging-daging semua dah tak ada dah. Dah tak ada daging dah. Yang tinggal sekarang kita kena baca balik apa yang terkandung dalam
bahagian C ni. Okey, sebab sebelum ni kita nampak mungkin calon rasa keliru tak gabungkan. Masa kat sini pun ada keluar daging-daging lagi. So sekarang ni kita tak nak, kita nak okey, dia fokus kepada helaian ini, iaitu helaian yang berbeza daripada kaji situasi tadi, iaitu pecahan A dan pecahan B. Okey, dan kita tengok kat sini markah yang diperuntukkan. Kita nak kena tengok markah. Sambil kita baca, kita gunakan panduan tadi, iaitu kita gariskan mana-mana maklumat yang kita rasa penting. Okey, so kita tengok kat sini, berdasarkan pernyataan diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis. Anda dengan menggunakan 2 gram cebisan mama hancur, 2 gram ketulan mama bersaiz besar, asid hidroklorik cair, penyumbat getah, salur penghantar, kelalang kon, kaki retot dengan pengapit, uret dan jam randik. Okey, bahan-bahan ini telah disediakan. So maksudnya, kita kena gunakan bahan-bahan ini untuk mereka bentuk satu eksperimen. Di mana berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan, iaitu tujuan eksperimen dan diperuntukkan markahnya adalah 1. Kena pasti pun boleh ubah. Dah pun boleh ubah lagi. So pun boleh ubah ini penting supaya kita dapatkan 2 markah ni. 2 markah. Okey, 2 pun boleh ubah, 2 markah. Tapi sebenarnya pun boleh ubah ni ada 3. Kalau nak lebih selamat, jawab 3-3. Kalau betul 2, betul 3, dapat 2. Kalau betul 2, dapat 2. So lagi selamatlah. Okey, so prosedur atau kaedah ini merupakan markah yang paling besar, iaitu 4 markah. So berapa prosedur nak kena buat atau kaedah ni, nanti kita akan ceritakan. Dan kita ada yang terakhir, penjadualan data. Jumlah markah yang kat sini ada 8 markah, dan campur dengan 2 markah daripada hipotesis dan pernyataan masalah tadi, 2 markah jadi 10 markah. Okey, kita tengok sikit berkenaan dengan apa itu tujuan eksperimen. Okey, tujuan berdasarkan arahan soalan dan gambar rajah. Contohnya, mulakan dengan perkataan untuk mengkaji. Ada orang tulis untuk mengkaji, menilai, menganalisa. Tapi bagi cikgu, untuk memudahkannya, gunakan perkataan untuk mengkaji. Okey, pemboleh ubah melibatkan dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita ada kena pasti 2 pemboleh ubah. Okey, daripada maklumat eksperimen ni, kita sebenarnya ada 3 pemboleh ubah. Okey, macam kita cakap tadilah. Jawab 3, dapat 2. Jawab 2, dapat 2. So lebih baik jawab 3. Kita mungkin ada kesilapan 1, boleh membantu kita untuk kekalkan dapat 2 markah. Okey, kita teruskan dengan prosedur ataupun kaedah. Okey, sebenarnya untuk membuat prosedur atau kaedah ini, cikgu lebih suka calon-calon SPM lukis gambar rajah je dulu. Kerana apa nak lukis gambar rajah ni? Kerana gambar rajah ini membantu kita untuk kita pastikan kita punya prosedur atau kaedah tadi tersusun. Okey, berapa jumlah prosedur? Maksimum cikgu beri kat sini 5. Ada yang buat sampai 6, 7, 8, 9. Mungkin terlampau panjang atau terlampau pendek maklumatnya. Ya, menggunakan masa yang diperuntukkan dalam kertas 2 ini. So, kita boleh buat 5. Kenapa? Markahnya 4. Betul. Kalau kita buat 4, mungkin markahnya 4, memang betul. In case kalau ada kesilapan pada prosedur kita, dia akan mengganggu markah kita. Lebih baik kita buat 5. So, kalau kita buat 5, so kita akan dapat 4 markah maksimum. Okey? Dan kita perhatikan di sini, daripada langkah pertama, cara penyediaan radas. Sebab itu, kita minta calon-calon SPM untuk lukis gambar rajah dulu, seperti ini. Iaitu gambar rajah berlabel. Untuk memudahkan supaya calon-calon tadi dapat mengikut turutan yang betul dalam menentukan prosedur ataupun kaedah. Okey, di antara 1, 2, 3, 4, 5 ni semua melibatkan pemboleh ubah. Iaitu pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimanipulasi. So itu yang kita kata tadi. Pentingnya kita dapatkan pemboleh ubah itu. Okey, kita tengok bagaimana gambar rajah tadi dilabelkan, kerana gambar rajah yang berlabel tadi membantu untuk mendapatkan markah jika prosedur dia tadi tidak tepat dengan apa yang dimaksudkan ataupun daripada kehendak soalan. So gambar rajah tadi sangat membantu. Tapi dinasihatkan kepada semua calon, boleh tulis kedua-duanya sekali. Lukis gambar rajah yang berlabel dan juga buat prosedur tadi. Okey, dan kita tengok kat sini, ini adalah format laporannya.
iaitu ada jadual. Lebih kemas. Kita ada tujuan ini untuk mengkaji kesan saiz bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Dan pemboleh ubah tadi, cikgu ada buat 3, iaitu dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Tiga-tiga ni cikgu masukkan. Walaupun soalan itu nak perlukan 2 saja. Tak apa, boleh masukkan satu lagi pemboleh ubah, dimalarkan. Dan prosedur atau kaedah tadi kalau kita perasan, cikgu ada buat cakap 5. So ada 5 prosedur ini yang melibatkan yang pertama. Dan ingat untuk prosedur ini, cuba untuk buat dalam bentuk ayat pasif. Buat bentuk ayat pasif supaya ayat yang kita gambarkan tadi untuk boleh diuji di dalam eksperimen kita. Contohnya aras air ditentukan di dalam buret dan catat bacaan awal buret. So maksudnya kita nyatakan apa yang kita lakukan. Itu yang kita kenali sebagai dalam ayat pasif. Dan kita ada yang seterusnya untuk pecahan C yang ketiga, iaitu penjadualan data. Di mana untuk penjadualan data ini memang kita nampak daripada format yang sebelum ni pun sama. Kebanyakannya calon-calon SPM ni sangat keliru. Sebenarnya penjualan data ini adalah merupakan paling senang untuk dapat markah lah. Nisa, paling senang untuk dapat markah. Kerana apa? Cuba tengok apa yang ditulis. Kat sini penjualan data melibatkan satu jadual, buat satu kotak, bagi 2. Dan pemboleh ubah dimanipulasi untuk saiz mama. Pemboleh ubah bergerak balas adalah untuk kadar tindak balas. Manakala saiz mama kita dah tahu tadi dalam situasi soalan tadi, dia melibatkan daripada bahagian soalan pecahan C tadi, ada 2 jenis mama yang kita gunakan, iaitu mama cebisan mama hancur dan juga ketulan mama yang bersaiz besar. Tapi jika calon-calon tadi dia tak buat cebisan mama, tapi dia tulis kecil sahaja, sudah menunjukkan cebisan tadi, so diterima. Yes. Dan ketulan mama bersaiz besar ataupun dia tulis besar, so juga diterima. Itu melibatkan pemboleh ubah dimanipulasi. Ada 2 keadaan yang berbeza, satu saiz kecil, satu saiz besar. Manakala pemboleh ubah bergerak balas tadi, kadar tindak balas perlu ke tulis untuk dua-dua jawapan ni? Tidak perlu sebenarnya. Tinggalkan sahaja kosong. Tak perlu bersusah payah untuk mencarikan jawapannya. Hanya buang masa sahaja yang diperuntukkan. Jadi hanya penjadualan data sebegini sahaja? Sebegini sahaja. Cukup ringkas sahaja untuk mendapat markah. Iaitu satu markah. Iaitu markah yang ke-10 daripada soalan nombor 11. Soalan nombor 11 ada 10 markah dan begitu padat Cikgu Roslan telah kongsikan panduan dan teknik untuk mendapatkan markah semaksimum mungkin. Kalau boleh dapat markah penuh lah Cikgu. Markah penuh yang kita nak. Jawab lebih 10 markah ada yakin. Kalau yakin ada maklumat yang betul, jawapan yang betul, jawab lebih tidak mengapa. Mana tahu dapat membantu anda mendapatkan ke-10 markah yang tadi ada. Banyak lagi panduan dan teknik. Cikgu Roslan nak kongsikan calon-calon SPM 2021. Nampaknya kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton sukses SPM 2021 pecutan mata pelajaran sains kertas 2 bahagian C. Saya tak nak buang masa, kita terus beri laluan kepada Cikgu Roslan untuk teruskan berkongsi panduan dan teknik menjawab. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. So kita pergi kepada bahagian C, iaitu soalan nombor 12 pilihan. Kenapa nama dia pilihan? Sebenarnya kita ada soalan nombor 12 ini adalah mempunyai ada 2 soalan pada bahagian C, iaitu nombor 12 dan nombor 13. So, kita akan sentuh untuk soalan pilihan jika bentuk soalan ini yang kita tengok nanti sebagai contohnya. Ini adalah bentuk pecahan dia dan soalan pilihannya adalah menilai. Cikgu tak katakan bahawa ini soalan yang akan keluar untuk soalan nombor 12 pilihannya adalah menilai. Jika soalan itu adalah menilai keluar nombor 12, ini adalah bentuknya. Iaitu dia mengandungi biasanya dia ada 4 pecahan, iaitu 12A, 12B, 12C, 12D. Dan mengikut pecahan-pecahan ini, soalan-soalan ini arasnya aras soalan ini semakin tinggilah. Soalan semakin lama markahnya adalah semakin besarlah. Mungkin untuk 12A markahnya adalah
kecil. Sampai kepada 12D itu makin lama makin besar. Okey, markah diperuntukkan untuk soalan nombor 12 pilihan ini adalah 12 markah. 12 markah. 12 markah. Kita tengok sama adakah statik pecahan soalan macam ni? Tak. Ada mungkin sampai 12A, 12B dan 12C. Tapi sekurang-kurangnya ada 3 pecahan yang akan ada. Baik. Okey, kita tengok menilai. Apa sebenarnya menilai? Okey, dapat menyatakan dan menerangkan penilaian jawapan yang bersesuaian dengan situasi yang diberikan. Okey, jika ada satu soalan yang diberikan berdasarkan gambar rajah, berdasarkan situasi, okey, dan kita dapat menerangkan penilaian kita berdasarkan pada gambar rajah dan situasi tadi. Baik. Berdasarkan kepada tekniknya adalah menyata dan menerangkan. Cukup mudah, menyata dan menerangkan. Okey, apa yang kita nak nyatakan terangkan itu dia akan berkait rapat dengan pecahan B, iaitu sama ada kita akan buat perbandingan. Jika contohnya diberikan 2 gambar rajah yang berbeza, okey, dia akan minta kita untuk buat perbandingan. Okey, apakah perbandingan di antara kedua-dua gambar rajah tersebut? Dan untuk pecahan C biasanya dapat menerangkan kelebihan dan kekurangan berdasarkan pada penilaian jawapan yang bersesuaian. Okey, kita tengok apakah panduan dan teknik yang kita akan gunakan di dalam soalan pilihan nombor 12 ini. Okey, panduan menjawab. Okey, calon-calon SPM boleh tulis, boleh ingat. Ini sekurang-kurangnya boleh membantu calon-calon untuk jika memilih soalan nombor 12. Okey, yang dia punya bentuknya atau konsepnya adalah menilai. Kita tak katakan bahawa nombor 12 keluar menilai. Tapi mungkin juga keluar yang lain selain daripada menilai. Tapi jika keluarnya, ini adalah panduan yang kita boleh gunakan. Okey, kita tengok baca dan faham soalan diberikan. Okey, garis maklumat penting daripada soalan. Ini sepatutnya calon-calon semua biasakan dengan ini. Kena buat semua ini. Kerana dia dapat membantu supaya apa yang kita baca tadi, kita fokus kepada maklumat-maklumat penting sahaja daripada soalan ataupun daripada gambar rajah. Okey, pastikan jawapan yang ditulis mengikut peruntukan markah diberikan. Ini salah satu panduan yang patut calon-calon berikan perhatian yang khusus kerana markah itu penting untuk kita tahu berapa banyak jawapan yang perlu kita jawab. Betul. Berapa banyak jawapan yang perlu kita tulis supaya kita jangan mengganggu masa kita untuk menjawab soalan kertas 2 bahagian C. Baik. Okey, so kita tengok buat jawapan dalam bentuk jadual. Okey, kalau kita maklum sebelum ni bahagian C ni adalah soalan bentuknya esei. Tapi mungkin esei itu adalah berbentuk karangan bahasa Melayu seperti karangan bahasa Melayu. Bukan, sains cuba elakkan daripada buat karangan macam tu, tapi boleh buat dia dalam bentuk jadual. Okey, kerana contohnya kita ada perbandingan, kita ada persamaan dan perbezaan. Cikgu akan menunjukkan satu contoh. Okey, iaitu soalan contoh soalan nombor 12, iaitu berkaitan di antara 2 rajah, iaitu 12.1 dan 12.2, tindak balas nuklear. Ini merupakan tajuk yang tajuk yang daripada tingkatan 4, yang boleh dikatakan tajuk yang terakhir yang biasa kalau kita tengok dalam soalan ini merupakan melibatkan satu gambar rajah yang lebih daripada satu. Maknanya ada satu perbandingan satu gambar rajah dengan satu gambar rajah. Kerana untuk bab ini dia melibatkan 2 jenis proses. Okey, sebelum kita jawab, okey, apa kata kita tengok gambar rajah dulu? Okey, calon-calon SPM jangan terburu-buru untuk menjawab. Cuba tengok apa arahannya dan cuba kaji dulu gambar rajah apa yang diberikan. Dapatkan maklumat daripada arahan soalan dan juga daripada gambar rajah yang diberikan. Kita tengok dulu, kita garis dulu, kita dapatkan maklumat dia dulu. Okey, contoh dekat sini kita tengok soalan contoh dia adalah namakan A, pecahan A, namakan proses tindak balas nuklear pada rajah 12.1 dan rajah 12.2. Markah diperuntukkan adalah 2. Maksudnya satu markah daripada proses 12.1 dan satu markah daripada 12.2. Belum jawab lagi ni, tengok markah dulu. Baik. Betul. So ni ada 2 jawapan je.
So tak perlu terburu-buru nak fikir berapa agaknya jawapan nak diberikan. Berapa proses? Pasti ada dua sebab dua markah yang diberikan. Dan dia pun tanya pun ada dua gambar raja sahaja. Okey, pecahan B. Terangkan bagaimana tindak balas nuklear dalam rajah 12.2 boleh berlaku di matahari. Contoh di sini menunjukkan bahawa dia spesifik kepada satu gambar rajah. So dia hanya nyatakan pada gambar rajah 12.2. So tak perlu tengok gambar rajah 12.1 untuk pecahan B. Baik. Okey, dan dia nyatakan di sini bila berlaku di pada matahari. So kita tahu matahari merupakan sumber tenaga yang terbesar di galaksi. Ya. Besar. Mungkin di segi tenaga yang dihasilkan begitu banyak cahaya ataupun apa dia punya tenaga luaran dia memberikan kesan kepada planet-planet yang sekitarnya kan. So maksudnya besar Okey, dan markah diperuntukkan di situ adalah dua markah. So maksudnya dua markah yang perlu kita terangkan. Okey, dan pecahan C di sini berikan perbandingan antara tindak balas nuklear dalam rajah 12.1 dan rajah 12.2. So baru dia minta kita buat perbandingan. Tadi dia tanya kita yang pertama tu berkenaan dengan proses. Betul. Yang kedua dia cakap kita tanya pasal apa yang berlaku di matahari untuk rajah 12.2. Yang ketiga dia tanya kita perbandingan. Okey? Cikgu akan tunjukkan iaitu bagaimana bentuk jawapan yang boleh ditulis. Baik. Sesuai ditulis oleh calon-calon SPM supaya jawapan yang diberikan itu lebih tepat dan lebih ringkas dan mudah untuk dibaca oleh pemeriksa. Baik. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, jawapan yang diberikan adalah okey, boleh tak nak buat kotak macam ni? Boleh. Tapi tolonglah jangan buat markah ni. Markah ni tak perlulah. Cikgu nak tunjuk bahawa ni saya kat sini berapa markah yang diberikan untuk jawapan. Baik. Tapi boleh ke nak buat kotak, ada soalan, ada jawapan? Boleh. Sangat dibolehkan kerana memudahkan, lebih kemas, lebih cantik, lebih teratur. Baik. Okey, dan kita tengok dia nak dua proses tadi. Cikgu nyatakan dengan secara ringkasnya, rajah 12.1 proses dia apa? Pembelahan nuklear. Rajah 12.2 pelakuran nukleus. Dan markah diperuntukkan adalah satu-satu. Cukup dua. Cukup. Tak perlu nak buat apakah proses apa semua. Tak perlu. Hanya menyatakan 12.2 apa jawapannya. Ya. 12.1 apa jawapannya. Rajah 12.2 apa jawapannya. Cukup memadai untuk mendapat dua markah. Dua markah. Manakala untuk pecahan B tadi dia tanya apa yang berlaku di matahari untuk 12.2. Okey, kita boleh nyatakan seberapa banyak sebenarnya. Kita boleh nyatakan 4. Kita boleh nyatakan jawapannya. Okey, tapi maksimum markahnya adalah 2 sahaja. Tapi yang seperti kita tahu tadi, kalau namanya matahari, tenaganya besar, suhunya tinggi, okey, menghasilkan nuklear. Sebenarnya itu kita boleh buat dari segi pengetahuan kita. Baik. So kita boleh dapat jawapan dengan mudah dan markah yang diperuntukkan iaitu 2 markah kita boleh dapat dengan lebih mudah. Okey, untuk mengelakkan kehilangan markah. Tapi nak jawab 4 boleh, tak ada masalah. Tapi maksimum 2. 2 markah. Okey, kita pergi kepada pecahan C. Ini yang dikatakan sebagai perbandingan. Mungkin kalau kita sebelum ni calon-calon SPM fikir bahawa kita kena tulis karangan perbandingan, buat jadual. Cukup mudah, buat jadual, buat perbandingan. Bila nama perbandingan, ada persamaan, ada perbezaan. Okey, kita boleh nyatakan untuk persamaan apa, perbezaan dia apa dalam bentuk jadual. Dan ayatnya pun pendek-pendek je. Tak perlu nak huraikan ayat yang begitu panjang sehingga kan mengambil masa kita. Ya. Kita hanya boleh, istilahnya kita boleh pakai letak point saja. Ya. Pun kita dah dapat markah. Cukup senang untuk dapat markah. Okey, tak susah nak dapat markah. Dan kita tengok dekat sini, markah diperuntukkan adalah 4 markah maksimum. Okey, 4 markah maksimum. Tapi kalau kita nak lebih dari nak tulis daripada 4 markah, tetap kita akan dapat 4 markah sahaja. Buat jadual lebih mudah, lebih selamat, lebih cepat dapat markah. Baik. Okey, lebih cepat nak kata markah tu nak kita punya buat dalam bentuk jadual. Ya. Lagi senang Okey, so kita ada pecahan yang terakhir dalam contoh soalan nombor 12 ini adalah pecahan D.
D. Okey, jika ada pecahan ini merupakan mungkin markahnya lebih besar juga, iaitu dalam bentuk iaitu 4 markah dalam bentuk satu gambar rajah yang berbeza. Baik. Sebab kalau kita ikutkan untuk soalan nombor 12 ini, dia punya pecahannya itu mungkin dalam satu bab ataupun dalam satu tajuk. Kemungkinan juga tajuknya berbeza. Itu kita tak pastilah. Tapi yang kita tahu bahawa jika tajuk yang sama, dia akan memberikan mudah kita untuk mengetahui berapakah jawapan yang untuk kita tulis. Baik. Dan markah yang kita akan perolehi. Okey, cuba tengok pada gambar rajah ini, nampak sangat sangat complicated. Ini begitu merupakan kompleks, cikgu. Kompleks Ya. Okey, sebab nampak ada nombor 1, nombor 2. Sebenarnya kalau kita tengok pada gambar rajah itu adalah susunan atur bagaimana dia punya rajah ini dia berfungsi. Yang bermula daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Cuma dia tanya soalan itu adalah pendapat anda, apakah kelebihan kekurangan sekiranya stesen jana kuasa ini digunakan sebagai sumber tenaga elektrik di Malaysia. So kalau kita tengok ini adalah berkaitan dengan penghasilan tenaga elektrik. Okey, iaitu menggunakan reaktor nuklear. Okey, adakah dia sesuai digunakan di Malaysia? Sebab kita tahu bahawa kita menggunakan empangan hidro sebagai sumber tenaga elektrik. Tapi nak tukar kepada reaktor nuklear tu adakah sesuai? So dia tanya daripada soalan ini. Okey, jumlah markah diperuntukkan 4. 4 markah. So 4 markah ini kita gunakan kita tahu bahawa jawapan yang kita akan tulis adalah daripada 4 markah ini. Okey, kita tengok. Boleh juga buat dalam bentuk jadual. Tak perlu buat karangan. Tak perlu buat esei. Boleh tulis dalam bentuk jadual. Dia tanya apa kelebihan, apa kekurangan. Okey, kalau kita tengok kat sini maksimum markahnya adalah 4. So kalau kita tulis kelebihan 2, kekurangan 2 dah mencukupi untuk kita dapat 4 markah. Kalau kita tulis 3 kelebihan, 3 kekurangan, tetap juga dapat 4 markah. Okey, so jadi untuk memudahkan calon-calon semua SPM di rumah sekarang ini tengah menonton di kaca TV, okey, so kita boleh tulis dalam bentuk jadual macam ni. Bukan namanya soalan esei itu boleh tulis dalam bentuk karangan. Okey, tapi salah ke nak tulis dalam bentuk esei itu dalam bentuk karangan? Tidak salah. Asalkan jawapan tu ada, tak ada masalah. Lebih memudahkan. Ya, mana yang lebih memudahkan, yang untuk orang kata apa, memastikan kita mendapat markah semaksimum mungkin. Sebab kalau boleh semua nak lulus dengan cemerlang. Calon-calon yang akan mengambil peperiksaan kertas sains ini. Baiklah, kita akan berhenti seketika sebelum kita sambung perbincangan kita. Calon-calon SPM 2021, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton buat calon-calon SPM 2021 di Sukses SPM 2021 Pecutan. Kita akan sambung perbincangan kita untuk bahagian soalan pilihan bersama Cikgu Roslan. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Okey, kita akan terus bersama dengan bahagian C ni, iaitu soalan nombor 13 pilihan. Okey, pecahan soalannya adalah biasanya terdiri daripada 13A, 13B, 13C. Dan jika soalan bentuk macam ni keluar dalam bentuk mewajarkan, okey, kita ada contoh soalan contoh yang bersesuaian dengan soalan nombor 13 ini, iaitu soalan pilihan. Okey, markah diperuntukkan untuk soalan nombor 13 ini, iaitu soalan pilihan, iaitu 12 markah. 12 markah. Sebab yang kita tahu bahawa markah-markah datang tu datang daripada pecahan-pecahan soalan tadi. Okey, so kita tengok dekat sini bagaimana panduan dan teknik nak menjawab soalan nombor 13. Okey, jika soalan tersebut adalah bentuk mewajarkan. Okey, so kita tengok kat sini apakah itu mewajarkan. Okey, iaitu dapat membuat wajaran yang sesuai melalui kaedah dan tujuan berdasarkan pilihan yang bersesuaian. Okey, so bila nama dia wajarkan pilihan, so maksudnya lebih daripada satu lah ada. Baik. Kita kena pilih. So maksudnya lebih daripada satu. Okey,
kita akan tengok bagaimana teknik nak menjawab untuk soalan mewajarkan, iaitu jika soalan nombor 13. Cikgu tak cakap bahawa nombor 13 ini akan keluar untuk konsep mewajarkan. Tapi jika dia keluar untuk soalan nombor 13, soalan mewajarkan nombor 13, so ini adalah contohnya. Okey, so A menerangkan kaedah dan tujuan. Okey, untuk soalan mewajarkan ini konsepnya lebih kepada iaitu kaedah dan tujuan. Okey, dan kita ada pecahan B, membuat pilihan kaedah yang paling sesuai. Okey, daripada banyak-banyak kaedah yang kita ada, kita kena buat pemilihan kaedah. Biasanya kalau kita tengok kaedah-kaedah yang banyak ini adalah daripada tajuk pemprosesan makanan, iaitu di mana apakah kaedah-kaedah yang sesuai untuk menyimpan makanan ataupun sebagainya. So, kita kena buat pilihan. Nama pun mewajarkan untuk pemilihan, untuk pilih satu kaedah yang paling sesuai. Okey, kita tengok dapat mewajarkan, okey, pecahan C, dapat mewajarkan pemilihan untuk satu kaedah paling sesuai. Daripada banyak-banyak, pilih satu. Pilih satu yang paling sesuai. Baik. Okey, kita tengok apakah panduan untuk menjawab soalan mewajarkan ini. Okey, kita tengok baca dan faham soalan yang diberikan. Ini pasti. Calon-calon semua kena pastikan bahawa kena baca dan faham soalan yang diberikan. Okey, boleh garis maklumat yang penting daripada soalan tadi supaya senang kita fokus apa maklumat yang kita nak dapatkan tadi tu. Baik. Untuk kita dapatkan jawapan. Adakah perlu untuk kita terus menjawab? Tidak. Kita boleh tengok soalan tu dulu, pastikan kita faham soalan tu, tengok gambar rajah diberikan, fahami dulu. Okey, dapatkan maklumat daripada garisan yang kita garis tadi, dan kita juga boleh dapat maklumat daripada gambar rajah yang diberikan. Okey, dan ketiga, pastikan jawapan ditulis mengikut peruntukan markah yang telah ditetapkan. Sebab apa? Kita nak tahu bahawa berapa jawapan yang perlu kita jawab. Betul. So, kita akan tengok berdasarkan peruntukan markah yang telah diberikan. Okey, dan yang keempat, untuk panduan menjawab nombor 13 ini, jika soalan mewajarkan itu, pilih dan nyatakan kaedah yang paling sesuai. Kaedah yang paling sesuai. So, pilih satu, jangan bagi dua. Dia nak satu sahaja. Satu sahaja. Okey, so kita tengok apakah contohnya. Okey, soalan contoh rajah 13.1 menunjukkan proses P yang dilakukan untuk menghasilkan minuman Q dan disertakan dengan gambar rajah. Sebenarnya gambar rajah ini sangat membantu calon-calon semua untuk mendapatkan jawapan dan berapa markah yang diperuntukkan. Okey, gambar rajah ini sangat membantu untuk mendapatkan jumlah jawapan yang nak ditulis pada jawapan yang pelajar tadilah, murid-murid tadilah. Okey, kita tengok pecahan A. Ada satu Roman. Okey, daripada pecahan A itu dia pecahkan lagi kepada satu Roman, pecahan satu, iaitu terangkan kaedah proses P dilakukan untuk menghasilkan minuman Q. Okey, markah yang diperuntukkan di sini adalah dua markah. Okey, manakala kita ada pecahan yang kedua daripada A tadi adalah nyatakan tujuan proses P dilakukan. Dua markah. Baik. So, maknanya dua jawapan yang kita kena berikan. Ya. Manakala untuk pecahan yang awal tadi, A, satu tadi, juga dua markah. Jawapan. Kita tengok bagaimana jawapan tadi diberikan. Okey, yang pertama kita tengok kat sini adalah kita boleh tulis dalam bentuk jadual. Okey, dan tak perlulah tulis markah ni ya. Tak perlu tulis markah ni sebab ini cikgu nak tunjukkan kepada calon-calon semua yang ada di rumah sekarang, iaitu markah berapa untuk jawapan yang diberikan. Baik. So, kita boleh tulis soalan berapa, jawapan dia apa. Okey, dan kita boleh di sini bahawa dia nak kaedah proses P tadi. So, kita ada dua jawapan dan diperuntukkan dua markah. Okey, di sini kita tengok jawapan diberikan, satu, minuman dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Ini kita kena bacalah. Kita kena ingatlah. Kalau contohnya dia bagi 63 darjah Celsius selama 40 minit, so akan ada masalah lah ya. Baik. Okey, so dia tengok pada kita punya maklumat kita juga. Okey. Dan kita dapat dua markah jika diberikan dan dua jawapan. Manakala 13A2 pun sama,
Okey, menerangkan tujuan proses P tadi dan di sini maksimum 2 markah walaupun kita berikan jawapannya 4. Nak bagi 5 pun boleh tapi maksimum tetap 2 markah. Okey, ini contoh soalan contoh untuk B. Okey, daripada awal tadi cikgu dah terangkan kepada calon-calon semua, sila pastikan tengok soalan dia dan tengok juga gambar rajah. Baca arahan soalan tadi dan juga baca penerangan soalan tadi. Dan gambar rajah tadi akan membantu bagaimana nak mendapatkan jawapan. Jangan nak fikir lah. Dekat dalam soalan tu sebenarnya dah jawapan berdasarkan memang dah ada. Ada hint kepada gambar rajah tersebut. Okey, dan markah diperuntukkan adalah 4 markah. So kita tengok bagaimana jawapan yang ditulis dalam bentuk jadual juga. Okey. Dan kita tengok kat sini banyak jawapan dia nak kaedah dan juga apakah penerangan dia. Baik. Kita nak jawab untuk 4 markah. Okey, kita boleh bagi satu kaedah, kita bagi satu penerangan. Sebab satu kaedah boleh mewakili satu markah. Okey, dan penerangan berkenaan dengan kaedah tadi juga satu markah. Dah dapat 2. Ya. Okey, dan kita terangkan lagi untuk kaedah yang kedua, 1 markah dan penerangannya 1 markah dan kita dapat 4 markah. 4 markah. So, whatever pun kita nak markah dia. Ya, okey. betul. So, maksimum 4 markah. Walaupun kita terangkan beberapa kaedah sekalipun, kita akan dapat 4 markah. 1 kaedah, 1 penerangan. So, kita akan dapat 2 markah. 2 markah. 2 kaedah, 2 penerangan. So, kita dapat 4 markah. Kalau beri lebih, dapat 4 markah juga. 4 markah. Okey. Dan pecahan C, kalau kita tengok kat sini, ini yang kita kata tadi mewajarkan, iaitu 2 gambar rajah yang berbeza. Kalau kita tengok sini, gambar rajah ini sangat membantu. Kerana dia dah nyatakan di sini tentang ayam goreng X, ayam goreng Y. Dan maklumat pada gambar tadi memang dah cukup membantu kita. Baik. Okey, kalau kita tengok kat sini soalan ni nak wajarkan jawapan anda. Sama juga 4 markah. Bentuk jawapan dia adalah melibatkan 2 jawapan. Sama ada kita pilih. Okey, adakah salah kalau kita pilih ayam goreng X? Tak. Tapi pastikan jawapan kita tadi berkaitan dengan ayam goreng X tadi. Ya, ada justifikasi cikgu ya? Yes. Maksudnya kalau kita pilih Y, maka kita akan berikan justifikasi berkenaan penerangannya berdasarkan ayam goreng Y. So maksudnya jawapan tadi tak salah. Maksudnya kalau kita pilih X pun boleh, tapi Y pun boleh. Cuma berdasarkan apa penerangan daripada yang X dan Y tadi. Ya, berikan wajaran yes, yang sesuai. Wajarkan. Itu yang kita panggil wajarkan. Wajaran. Baiklah, nampaknya kita telah pun tiba di penghujung slot kita bersama-sama dengan Cikgu Roslan dari SMK Seksyen 18 Shah Alam membincangkan Sains Kertas 2 bahagian C. Kita telah pergi kepada soalan wajib dan soalan-soalan pilihan. Sekiranya inilah bentuk soalan yang keluar, inilah panduan untuk menjawabnya. Diharapkan murid-murid semua telah lekap dengan pengetahuan, panduan dan teknik untuk menjawab. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2021. Terima kasih sekali lagi Cikgu Roslan dari SMK Seksyen 18 Shah Alam kerana bersama-sama dengan kami di Sukses SPM 2021 Pecutan. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Selamat maju jaya. Assalamualaikum, jumpa lagi.